Tuan-tuan, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, kita sampai kepada ibarat yang berikutnya. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Maka berkata pengarang kepada kitab ini, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan munafaat ilmunya kepada kita di dunia maupun di akhirah. والسعي المشكور هو العمل المقبول المستوجب صاحبه المدح والثناء والثواب العظيم الذي لا ينقضي ولا يفنى بفضل الله ورحمته. Maka dia kata, tuan-tuan, wasa'yul mashkur, dan usaha yang diterima, dia kata. Tuan-tuan, kita masih lagi menceritakan soal berkenaan dengan orang-orang yang nak dimasukkan ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum ni kita terang, tuan-tuan, syarat untuk memasuki syurga Allah dua. Yang pertama, orang tu dia kena benar-benar beriman dengan Allah. Yang tu kita terang secara panjang lebar. Kemudian yang kedua, dia kata wasa'yul mashkur. Syarat yang kedua, untuk seseorang dia masuk ke dalam tempat idaman, iaitulah syurga Allah subhanahu wa ta'ala, wasa'yul mashkur adalah amalan yang diterima pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pengarang kitab ni dia kata lagi, huwal amalul maqbulu, amalan yang diterima pada sisi Allah, al-mustawjibu sahibuhu al-madha wat-thana, iaitulah amalan yang apabila dilakukan oleh seseorang itu al-madha, maka amalan dia dipuji pada sisi Allah subhanahu wa ta'ala, wa-thana'a, dan demikian dia adalah amalan yang disukai oleh Allah, wa-thawabal azim, dan dia berhak mendapatkan ganjaran yang besar, pahala yang besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tu syarat yang kedua bagi orang yang nak memasuki syurga Allah. Tuan-tuan, amalan yang diterima pada sisi Allah ini adalah amalan yang pertama sekali, ianya dilakukan adalah berdasarkan kepada ilmu. Ni yang pertama sekali. Tuan-tuan, kerana tu dalam matan Zubat, Al-Imam Ibn Ruslan rahimahullahu ta'ala dia sebut, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu, dan setiap orang yang dia beramal tanpa adanya ilmu, dia kata, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka ketahuilah segala amalan-amalan dia akan tertolak dan juga sama sekali tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, perkara ni disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab dia Al-Majmu'. Dan tuan, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, siapa-siapa yang beramal kepada Allah tanpa adanya ilmu, dia buat tu dengan kejahilan dia,
Tuan-tuan, amalan dia tergantung dan mungkin amalan dia tidak akan diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu ulama dia beritahu kepada kita, ada beberapa ilmu yang wajib dipelajari oleh semua mukallaf. Tuan-tuan, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dia kata ilmu ni ada dua bahagian. Yang pertama adalah ilmu fardu ain. Ni yang pertama. Dan tuan, yang kedua adalah ilmu fardu kifayah. Dan tuan, inilah pembahagian ilmu yang dibahagikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan tuan boleh rujuk perkataan Imam Ghazali ni di dalam kitab Bidayatul Hidayah, pembahagian ilmu kepada dua. Satu fardu ain dan satu lagi adalah fardu kifayah. Dan tuan, tapi ada orang yang kita duk dengar dia buat pembahagian orang yang mengaji sekolah agama, orang yang mengaji kat pondok, yang tu ilmu akhirat dia kata. Siapa-siapa yang duk mengaji dekat sekolah menengah, sekolah menengah yang mengaji bukan daripada aliran agama, yang tu adalah ilmu dunia dia kata. Dan tuan, siapa dia yang membahagikan ilmu ni kepada satu akhirat dan satu lagi dunia? Dan tuan, perlu kita faham, dunia dia tidak ada pemisahan antara dengan kehidupan akhirat. Semua yang dilakukan oleh manusia di akhirat ni, esok semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Dan tuan, dan dunia dia merupakan jambatan manusia nak pi ke negeri akhirat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka dia tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan juga ilmu dunia. Dan tuan, semua ilmu ni dia adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kerana tu kalau kita tengok salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu, iaitulah Allah Subhanahu wa taala itu dia ada ilmu. Dan tuan, ilmu Allah Subhanahu wa taala esa bagi dia. Maknanya tunggai ilmu ni hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kalaulah esa ilmu ni bagi Allah, maka semua ilmu-ilmu yang ada dekat dunia ni punca dia adalah daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, cuma ulama dia bahagikan ilmu ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah ilmu fardu ain. Dan tuan, ilmu fardu ain ni semua orang dia kena belajar. Semua orang. Sama ada dia doktor, sama ada dia engineer, sama ada dia arkitek, sama ada dia saintis, ilmu berkenaan dengan fardu ain ni dia wajib kena belajar. Dan tuan, apa dia yang wajib dia kena belajar? Ada 3 daripada fardu ain ni. Yang pertama sekali adalah tauhid. Ilmu bagaimana dia nak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kalau adalah anak kita yang arkitek, agak-agak dia terlepas tak daripada tuntutan iman tak? Dia tak terlepas. Dia wajib beriman kepada Allah. Dan cara nak beriman kepada Allah wajib mengikuti sebagaimana yang diajak oleh Nabi SAW. Kalau tak, iman dia takkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tanda tu yang pertama, ilmu tauhid wajib atas setiap orang, dia kena belajar. Dan tuan hanya setakat melepaskan tuntutan sahaja. Tanda tu yang pertama. Dan tuan yang kedua, daripada ilmu fardu ain ni dia kena belajar, iaitulah ilmu fiqh. Tuan ilmu fiqh ni kalau kita tengok dia kena apa? Dia kena sembahyang. Tuan dia wajib belajar tentang sembahyang sebagaimana yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan kalaulah ada anak kita doktor, kalau adalah anak kita arkitek, apakah dia ada pelepasan daripada meninggalkan sembahyang? Tidak. Dia kena dirikan sembahyang. Tuan sembahyang ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kamu semua sebagaimana kamu semua tengok aku sembahyang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan tu yang kedua, ilmu fiqh. Dan tuan yang ketiga daripada fardu ain yang wajib dia kena belajar adalah ilmu mensucikan jiwa kepada Allah, ataupun kita namakan dia sebagai ilmu tasawuf. Dan tuan, ilmu fardu ain ni semua tak kira dia ustaz, dia ulama, dia orang akademik, semua ni dia kena belajar. Dan tuan yang fardu kifayah pula lagu mana hak tu? Biologinya, sainsnya, kemudian apa lagi sejarahnya. Dan tuan yang tu semua adalah ilmu fardu kifayah. Dan tuan tapi kalau kita nak cerita tentang ilmu ni, sama ada ilmu fardu ain ataupun ilmu fardu kifayah, dia berpunca daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan perkara ni disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah didatangkan kepada kamu akan ilmu, kata Allah, melainkan sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka siapa yang memberikan pengetahuan ni kalau tidak Allah Subhanahu wa taala? Dan tuan, kalau dia fahamlah pembahagian ilmu ni kepada fardu ain dan fardu kifayah. Dan tuan tengok nah, orang agama dia boleh join dengan orang yang mengaji apa ni akademik ni. Dan tuan kita boleh gabungkan, lalu ada manfaat dia untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan hari ni kita tak lebih hanya bercakap, kita kata apa? Hak ni adalah konspirasi Yahudi. Yang ni adalah perancangan daripada Yahudi. Dan tuan, tapi pernah tak kita didik masyarakat? Dan tuan, pernah tak kita didik anak kita supaya ada juga 2-3 orang yang kita hantar mereka ni belajar ilmu perubatan, belajar ilmu saintis, belajar ilmu-ilmu akademik ni. Dan tuan, tujuan dia untuk apa? Supaya kita dapat berlawan dengan musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab tu saya cadang, kalau tuan-tuan adalah 5 orang anak, dan tuan 2 orang ni hantar pilah jadi doktor, saintis, arkitek dan sebagainya. Tetapi nak kena pastikan mereka itu sempurna dengan yang fardu ain, iaitulah dengan tauhidnya, dengan fiqh yang dituntut atas merekanya, dan juga dengan penyucian jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, apa tidak ada contoh ke daripada Islam orang-orang yang macam ni? Ada. Antaranya Ibn Sina rahimahullahu taala. Dan tuan, Ibn Sina ni sebagaimana yang kita sedia maklum, dia terkenal dengan ilmu perubatan. Tak mungkin masa tak ada kalau saya nak cerita macam mana Ibn Sina dia menghadapi wabak yang terkena di satu tempat oleh seorang ulama yang bernama Al-Bayrumi. Dan Ibn Sina yang pergi selesaikan masalah wabak di tempat Al-Imam Al-Bayrumi rahimahullahu ta'ala.
Tuan-tuan, Ibn Sina dia terkenal dengan apa ni, ilmu perubatan. Tuan-tuan, tapi sebahagian daripada ulama meriwayatkan Ibn Sina walaupun dia hebat dengan ilmu perubatan, tapi hampir pada setiap hari Ibn Sina dia tidak pernah lekang dengan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, kita nak doktor yang macam ni, doktor yang bergantung dengan Allah. Tuan-tuan, sebab tu saya suka ada satu doktor ni. Ada sahabat kita dia sakit lutut. Dia sakit lutut. Satu tuan-tuan, sebab itu Islam ni dia maju. Islam dia majukan umat itu sendiri. Tuan-tuan, kerana apa? Kerana Islam dia adalah agama yang meneroka setiap daripada perkara. Maka dia kata dekat ini, wasaiqur, dan juga amalan yang diterima itu huwal amalul maqbul. Dia adalah amalan yang diterima, yang mewajibkan orang yang melakukan itu al-madaha wa thana. Dia mendapatkan pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, amalan yang diterima oleh Allah ni, yang pertama sekali, amalan itu dilakukan adalah melalui ilmu pengetahuan itu sendiri. Tuan-tuan, Islam dia tak boleh kita ikut kehendak kita. Dia ada dia punya peraturan dia. Kerana tu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah, hendaklah setiap orang Islam itu dia memusuhi segala kejahilan yang ada pada diri dia. Dan kenapa Sayyidina Ali kata kena musuhi kejahilan yang ada pada diri dia? Dan kerana kejahilan ni dia melakukan benda yang sebaliknya daripada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, satu hari ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia dirikan sembahyang. Tuan-tuan, dia masuk dia sembahyang. Kebetulan masa tu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masjid tu. Nabi tengok, Nabi perhatikan dia sembahyang. Selepas dia beri salam, maka dia pun berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pergi berjumpa. Bila dia jumpa dengan Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'id salatak fa innaka lam tusalli. Ulang balik sembahyang kamu, kerana sesungguhnya kamu belum mendirikan sembahyang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda sahabat ni sembahyang buat kali yang kedua. Tuan-tuan, lepas daripada salam dia jumpa dengan Nabi. Nabi kata lagi kat dia, a'id salatak fa innaka lam tusalli. Ulang balik sembahyang kamu, kerana kamu belum mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, dia sembahyang buat kali ketiga, sampai salam dia jumpa lagi dengan Nabi. Tuan-tuan, apa kata Nabi? A'id salatak fa innaka lam tusalli. Ulang balik sembahyang kamu, kerana sesungguhnya kamu belum mendirikan sembahyang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya duk terbayang, tuan-tuan, kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam duk ada lagi pada hari ni. Tuan-tuan, dia tengoklah kita sembahyang, tak tahu berapa kali kita nak kena ulang kita punya sembahyang ni tak? Berapa kali kamaknya? Itu tak kira lagi. Berapa banyak sunnah Nabi SAW yang kita tinggal daripada sembahyang kita, yang nak menyempurnakan sembahyang itu. Dan tuan, kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdun as-salat. Perkara pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah
daripada seseorang hamba adalah sembahyang dia, kata Nabi SAW. Anda cuba tengok kita punya sembahyang kita lagu mana. Anda tengok takbir kita. Dan apakah takbir kita mirip kepada Nabi SAW? Tuan-tuan cuba tengok kita punya rokok kita. Apakah dia mirip kepada Nabi SAW? Tengok kepada wuduk kita. Apakah dia mirip kepada apa yang dikehendaki oleh Nabi SAW? Tuan-tuan, berapa banyak dah sunnah-sunnah daripada ibadat kita yang kita tak lakukan, lalu kita rugi kerana meninggalkan perbuatan sunnah tersebut, kerana kita tak pernah pun nak ambil tahu apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab tu saya teringat guru kami, guru yang mengajak kita hikam kepada kami. Beliau ni adalah murid kepada Baba Mit Gunung, Pak Sumit Gunung Kelantan. Tuan-tuan, Pak Sumit Gunung Kelantan ni dia terkenal orang yang begitu memahami akan ibarat daripada kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, murid dia kata, kita ni kasih kepada Nabi SAW betul ke? Tuan-tuan, dia kata, anak murid dia kata, nah, yang pernah belajar dengan Pak Sumit Gunung Kelantan. Tuan-tuan, kita ni dia kata ceramah Maulidur Rasul ni sampai teriak apa ni keluar ayat mata. Orang yang duk dengar tu pun macam tu juga teriaklah keluar ayat mata ni. Tapi lepas habis-habis ceramah, lepas sedulang nasi Arab sedulang lagi. Itu tara teriak lah. No. Tadi teriak ni, teriak perjuangan Nabi SAW. Tadi teriak ni, bagaimana Nabi SAW kasih kepada umat dia. Tadi teriak ni, ya Allah punya rindu kepada Nabi SAW. Tuan, tapi bila tang makan lepas sedulang, patutnya kata tuan guru kami, bila dah teriak macam tu, bila dah kata rindu sangat kepada Nabi, nak makan pun tak nak. Nak makan pun tak nak dah. Pasal apa? Kerana teringat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni dak lah tuan, dia tak boleh makan, dia pergi ingat pula ke orang. Terlupa akhlak-akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, maka berapa banyak daripada ibadat kita yang kita tinggalkan daripada sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat ni bila dia dirikan sembahyang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'id salata fa innaka lam tusalli." Ulang balik sembahyang kamu kerana kamu belum mendirikan sembahyang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya sahabat ni tanya dengan Nabi. Dan bila kita ditegak patutnya macam ni, bila kita ada kekurangan patutnya buat sebagaimana yang dibuat oleh sahabat Nabi ni. Dan sahabat Nabi ni bila dah 3 kali disuruh ulang sembahyang, akhirnya dia tanya dengan Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kaifa as-salah?" Ya Rasulullah, macam mana cara sembahyang ya Rasulullah? Dan Nabi SAW ajarkan kepada sahabat ni bermula daripada takbiratul ihram sampailah kepada salam. Maka kata Nabi, inilah sembahyang yang dikehendaki pada syarak. Akhirnya Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu semua tengok aku sembahyang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu yang pertama, syarat amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mesti kena ada ilmu. Dan syarat yang kedua, amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ikhlas.
Tuan-tuan, bila dia buat satu amalan tu, dia ikhlas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tidak ada amalan yang akan diterima oleh Allah melainkan dia ikhlas dengan Allah. Tuan-tuan, satu hari Nabi SAW tanya dengan Jibril AS, "Ya Jibril, ma huwal ikhlas?" Wahai Jibril, apakah yang dimaksudkan dengan ikhlas itu? Tuan-tuan, Jibril dia tak boleh nak jawab. Akhirnya dia pergi naik berjumpa dengan Allah. Tuan-tuan tengok macam mana nilaian orang yang ikhlas dengan Allah. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Kata Allah. Dan tidaklah diperintahkan kepada hamba-hamba itu untuk beribadat kepada Allah hanyalah dalam keadaan mereka ikhlas dan mereka membersihkan amalan mereka daripada segala kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, surah Al-Bayyinah ini jelas Allah Ta'ala nak hamba kata, amalan yang diterima pada sisi Allah hanyalah amalan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala dia kata, yang dikatakan sebagai ikhlas itu adalah orang yang mensucikan amalan dia daripada segala pandangan makhluk dan daripada segala kehendak, yang dia hendak hanya menyampaikan amalan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kalau saya boleh cerita sikit tak apalah kot no. Saya pun Isya pun masuk awal pukul 8.11 minit. Tuan-tuan, saya nak cerita sikit ya berkenaan dengan orang yang ikhlas dengan Allah ini. Tuan-tuan, pada zaman salafun salih, nah, cerita ni kami dapat daripada guru kami juga. Daripada Yaman di Hadramaut. Tuan-tuan, di zaman salafun salih ada satu orang pelajar yang mana dia beramal dengan semua ilmu dia, sehinggalah ilmu dia menjadi tajam. Tuan-tuan, amalan yang kita duk buat ni, semakin beramal dia semakin tajam. Tuan-tuan, apa dia makna tajam? Tuan-tuan, amalan yang kita buat ni semakin kita buat semakin mendatangkan faedah. Semakin kita buat semakin mendatangkan faedah. Tuan-tuan, ni disebut dalam kitab Al-Qirtas yang dikarang oleh Al-Imam Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Attas rahimahullahu ta'ala pada mensyarahkan Ratib Al-Attas. Tuan-tuan, amalan yang kita buat ni, sembahyang ke, zikir apa ke, wirid apa ke, kalau kita beramal hari-hari, tuan-tuan, makin tajam amalan kita. Maknanya dia semakin mendatangkan faedah, semakin mendatangkan kebaikan. Tuan-tuan, satu hari ada seorang pelajar, apa yang dia dapat daripada guru dia, dia beramal sehinggalah dia diberikan kasyaf oleh Allah. Tuan-tuan, kasyaf ni apa dia? Dia tengok orang, dia tahu kedudukan orang ni lagu mana. Tuan-tuan, dia tahu, dia tengok orang ni, dia tahu orang ni hubungan dia dengan Allah lagu mana. Tuan-tuan, benda ni disebut oleh Nabi SAW. Ittaqu firasyatal mu'min li'annahum yanzuru binurillah. Takutlah kamu dengan pandangan orang-orang yang beriman kepada Allah, kerana mereka itu melihat dengan bantuan cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, budak ni kerana dia banyak beramal, akhirnya Allah Ta'ala beri kasyaf kat dia. Tuan-tuan, apa kelebihan kasyaf yang Allah Ta'ala beri kat dia? Dia tengok dekat dahi orang, dia tahu orang ni tertulis dekat dahi dia Sa'idun, orang yang berbahagia. Dan dia boleh tengok kat dahi orang tu Syaqiyun, orang ni adalah orang yang diberikan kecelakaan oleh Allah. Tuan-tuan, satu hari dia pergi mengaji dengan guru dia, dia pun duduk.
Dia duduk dalam majlis ilmu guru dia. Dan dia tengah duduk sedang dia buka-buka kitab. Tiba-tiba dia terlihat pada dai guru dia. Dan dekat dai tok guru tu tulis apa? Syaqiyun, orang yang diberikan kecelakaan oleh Allah. Allah, aib sungguh. Tok guru tulis dekat apa ni dai dia tertulis apa? Syaqi adalah orang yang diberikan kecelakaan oleh Allah. Dan dah macam tu budak ni pun dia serabut perut. Awaklah dia kata, tok guru ni orang yang aku sanjung. Tok guru ni adalah orang yang aku muliakan. Tapi pasal apa? Ada tertulis dekat dai dia, orang yang diberikan kecelakaan oleh Allah. Tuan-tuan, menyebabkan dia tak hadir lagi dah pengajian guru dia. Lama dia tak hadir. Sehinggalah guru ni tengok-tengok anak murid dia, tengok dia tak main. Tuan-tuan, maka tok guru pun pergi ziarah kepada pelajar ni. Dia tanya dengan pelajar ni, awak dah lama sangat tak hadir apa ni pengajian. Tuan-tuan, apa jawab anak murid ni? Dia kata tak ada apa, tok guru tak sedap badan. Tuan-tuan, moga dia nak cakap dengan tok guru dia berasa malu. Pasal apa? Tok guru ni orang yang diberikan kecelakaan oleh Allah. Tuan-tuan, dia kata saya tak sedap badan. Tok guru dia tak. Tok guru tanya lagi, hang cakap betul-betul, hang tak mai kelas ni pasal apa? Maka bila ditekan oleh tok guru dia, akhirnya dia kata, tok guru, saya diberikan kelebihan oleh Allah. Saya boleh tengok dekat dai orang ni bahagia ataupun orang ni celaka. Minta maaf tok guru, dia kata. Satu hari saya duduk dalam majlis pengajian tok guru, saya nampak di dai tok guru tertulisnya perkataan syaqi, iaitulah orang yang diberikan kecelakaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuatkan saya keliru, dia kata. Dan lalu tok guru ni kata apa? Kalaulah kerana tulisan celaka di dai aku ni, aku dah tahu perkara tu semenjak 40 tahun yang dulu lagi dah. Aku tahu bahawa aku ni tergolong dalam golongan orang yang syaqi, orang yang celaka. Tuan-tuan, guru ni dia dah tahu 40 tahun dulu dah. Tuan-tuan, guru ni kata apa? Dia kata, waladi, wahai anakku, dia kata, kerja kita adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, nak memasukkan manusia ke dalam syurga atau neraka, yang tu kerja Allah. Kerja kita adalah sebagai hamba, kita buat apa-apa yang diperintah oleh Allah. Kerja kita adalah melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nak masuk syurga, nak masuk neraka, yang tu kerja Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan masuk campur urusan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, lalu tok guru ni kata, esok ni mai hadir ke dalam majlis semula. Hadir apa ni, belajar semula. Tuan-tuan, anak murid ni dia tersedak, dia kata betul juga kata tok guru. Nak masuk syurga neraka bukan kerja kita, kerja Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, esok hari dia pi ke majlis guru dia sekali lagi. Tuan-tuan, dia tengok dekat dai guru dia tertulis perkataan apa? Sa'idun wa sa'idun wa sa'idun. Tuan-tuan, 3 tulisan Sa'id. Tuan-tuan, Sa'id maksud dia apa? Orang yang berbahagia. 3 ditulis di dai dia. Orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia. Tuan-tuan, akhirnya tok guru tanya, macam mana hari ni dia? Tuan-tuan, pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita ni, orang yang bila mana dia buat sesuatu bukan kerana nak sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka menyebabkan amalan dia akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, yang ni yang kita nak cari dalam amalan kita, bukan nama, bukannya kemasyhuran. Bahkan kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala,
man ahabba syuhrah, siapa-siapa yang cintakan kepada kemasyhuran, ma sadaq, ketahuilah dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan maka amalan yang menyebabkan seseorang itu diterima, yang menyebabkan amalan itu dapat pujian dan juga pahala yang besar dari Allah, ketika mana dia mempersembahkan amalan yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tadi Jibril alaihissalam tanya dengan Allah kerana Nabi kita tanya apa itu ikhlas. Akhirnya Allah Ta'ala kata, al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas dia merupakan salah satu rahsia daripada rahsia aku, dan aku akan letakkan sifat ikhlas ini kepada hamba-hamba yang aku kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang beramal dengan ilmu dan sekaligus kita beramal dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan, nanti kita akan sambung lagi pada ibarat yang berikutnya. Wallahu taala alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.